dan salam sejahtera. Saya adalah Muhammad Syahini bin Kamis daripada bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Teluk Cengai, Alor-Star, Kedah. Pagi ini saya akan memberi taklimat berkenaan dengan teknik ataupun kaedah semaian biji benih sayuran. Jadi ada dua lah hari yang akan saya demokan lah, iaitu jenis sayuran daun dan sayuran buah-buahan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi pertama kali di sini bila kita nak menjalankan aktiviti kerja-kerja menyemai biji benih dan memindah biji benih, kita perlukan sediakanlah alatan-alatan seperti yang di atas meja ini. Jadi di sini saya tunjukkan kita perlu adalah, pertama sekali kita perlu adalah biji benih yang berkualiti untuk sayuran daun sawi. Yang ni yang selalu kita gunalah, dan juga petani-petani guna di lapangan. Sawi ni nama variety dia 881A. Kita pernah buat pemerhatian lah, memang sawi ni adalah jenis yang disukai ramai dan hasil pun tinggi. Okey. Yang kedua yang akan kita buat teknik menyemai hari ini adalah daripada biji benih cili. Variety pun variety yang disukai ramai pada masa ni, iaitu Sakata 461, cili besar lah. Okey. Dan alatan-alatan lain yang kita perlu ada, okey, tray semaian ni 104 lubang. Jadi 104 lubang ni sesuai lah untuk sayuran biji benih daun dan sayuran buah-buahan. Okey. Dan lagi kita perlu ada takung. Okey, takung, saya tunjuk takung dulu. Takung ni yang ni yang mudah lah. Saya tengok letak dulu. Sebab ada yang ni ada faedah lah kita guna takung ni, sebab ni adalah satu teknik terkini yang saya gunakan dan mudahlah untuk kita maintain ataupun menjaga anak pokok kita sehinggalah anak pokok itu sesuai dipindah. Jadi nanti selepas kita pindah anak benih nanti, tray semaian yang berisi anak benih ni akan duduk di sini lah selama, kalau macam sayuran daun, selama 2 minggu akan duduk di dalam takung ni lah. Kita letak takung ni dengan menggunakan kaedah rendaman. Maksudnya jadi kita letak takung di dalam ni dan kita letak air yang sikit nipis je, 1/4 daripada tinggi takung ni. Jangan banyak. Jadi kalau banyak nanti dia akan memudahkan media akan terlampau lembab. Bila terlampau lembab, pertumbuhan akan terbantu. Dia jadi toksik balik kepada akar. Okey, yang ni yang kena tengoklah ni. Okey, lagi yang alat-alatan lagi kita perlukan. Ni adalah Tupperware, saya panggil Tupperware Taufufa lah. Tupperware Taufufa ni mudahlah. Ini untuk semaian biji benih sayuran buah. Sebab yang ni teknik, yang ni pun teknik yang terkini jugalah, yang memudahkan. Sebab dulu ni, kalau dulu lah kita di Jabatan Pertanian sendiri pun kita terus semai atas tray je kan, kita tak semai dalam Tupperware ni. Tapi sekarang ni yang kita dah test, yang lebih efisien, lebih performance anak pokok tu lebih baik. Jadi kita semai dalam Tupperware dulu dan kita pindah. Nanti saya tunjuklah, sebab saya ada bawa tunjuk ni contoh yang dah semai lebih kurang seminggu dia dalam ni, baru kita pindah. Ada teknik dah, nanti saya tunjuk teknik dia. Okey, ni ada lagi, apa lagi alatan? Kena ada lah marker pen dan apa ni? Selotip masking tape untuk kita nak labelkan jenis-jenis variety yang kita letak di yang kita semai dalam Tupperware ni lah, ataupun kita boleh labelkan juga di tray kita, supaya kita tak mudah ataupun supaya kita tidak terlupa lah biji benih apa ataupun variety apa yang kita semai. Bila kita label tu, kita senang lah ingat kan. Okey. Dan lagi peat moss. Okey, yang ni peat moss ni salah satu media yang saya pilih lah.
Sebab yang ni yang mudah lah, yang mudah. Sebab banyak media-media yang digunakan untuk sembahyang ni. Jadi yang paling mudah dan mudah dapat di pasaran dan murah, tak mahal adalah Pigmos. Jadi ada lagi media-media tanaman lain seperti Kokopik, boleh juga kita buat jadikan sebagai media, tetapi dia perlu digaul ataupun direndam dengan air baja untuk memberi air baja AB, atau kita guna baja AB untuk memberi Kokopik itu ada nutrien supaya dapat membekal unsur nutrien untuk baja sepanjang tempoh di dalam peringkat sembahyang. Tetapi kalau kita guna Pigmos, tak perlu dah, sebab di dalam Pigmos sendiri dia ada nutrien yang boleh bekalkan baja sehinggalah pokok itu supaya dipindah. Okey, ingat, untuk sayuran daun Pigmos ni dia boleh sampailah 2 minggu. Tetapi kalau untuk sayuran buah, tuan-tuan perempuan kena ingat, untuk sayuran buah, okey, Pigmos hanya boleh bekalkan nutrien selama 2 minggu. Jadi selepas 2 minggu anak pokok atau anak semai ni duduk dalam teri ni, kita kena top up ataupun tambahlah sedikit unsur nutrien untuk membekalkan nutrien sepanjang, kan, sebab pokok anak cili, tomato, terung, dia tempoh sembahyang dia yang sesuai untuk dipindah di ladang adalah 30 hari. Mana dalam masa 15 hari lagi kita kena support sikit dengan baja AB yang berkepekatan rendah. Isi dia 0.5 ke 1.0 sahaja. Okey. Jadi ni pun kita ada juga untuk kita nak spray lagi. Okey, inilah sebagai peralatan. Kita tengok lagi satu lagi, satu proses. Ini teknik lah, yang ni teknik yang saya guna lah, teknik terkini yang mudah. Yang ni nampak memanglah nampak macam kita susahkan bila kita sembahyang, tapi di segi performance pokok, pertumbuhan anak pokok lebih baik berbanding teknik asal. Teknik lama kan, kalau dulu kan, ini contoh sayuran buah lah, terung, cili, tomato yang kita guna teknik ni. Kalau kita semai terus di dalam tray, pertumbuhannya kadang-kadang tak seragam. Satu, kedua, mungkin juga ada biji benih yang tak tumbuh, tak cambah, jadi akan mengurangkan peratus pertumbuhan di dalam tray. Kalau tray ni 104 lubang, mungkin yang tumbuh tu 80 biji benih, kurang kan 20%, kurang 30% macam itulah, kurang. Berbanding bila kita guna teknik pindah ni, jadi dia boleh kita boleh dapatkan 100% benih akan tumbuh di dalam teri sebab kita pindahkan yang tumbuh. Inilah kena tengok balik, sebab kalau biji benih baru mungkin okeylah, kalau biji benih lama tu yang ada masalah. Biji benih lama yang di dalam simpanan kita mungkin peratus percambahan dia kurang. Yang ni akan mengurangkanlah kadar pertumbuhan, percambahan biji benih di dalam teri kalau kita semai terus biji benih. Inilah alasan dia, kenapa kita semai dalam ni dulu. Nanti kita akan tunjuklah teknik-teknik untuk macam mana kita nak pindah macam mana. Di sini saya nak tunjukkan teknik mengisi Pigmos. Kan tadi kita dah tengok kan, ni adalah media yang kita pilih hari ni. Kita akan gunakan Pigmos. Pigmos ni yang paling mudah di pasaran dan senang dapat dan tak mahal berbanding media-media yang lain seperti Rockwool, Perlite, Vermiculite yang banyak digunakan di Cameron Highlands tu. Yang tu ada media yang mahal, jadi dia sesuai lah untuk tanaman yang bernilai tinggi kan, dia bolehlah cover cost. Jadi untuk kita tanaman biasa-biasa, mungkin kita nak tanam sawi ni, Pigmos lah yang terbaik, sebab dia ada nutrien. Okey, di sini saya nak tunjuk teknik kita macam mana kita nak isi Pigmos dalam tray. Dia ada teknik dia. Kalau kita silap, mungkin Pigmos dia tak padat. Nanti bila kita nak cabut anak tu, kita nak keluarkan daripada ni, Pigmos akan relai. Jadi dia akan mengganggu sistem pengakaran anak pokok tu. Jadi mungkin bila akar terputus ke apa, jadi anak pokok akan terbantu semasa kita pindah ke dalam pasu ataupun atas tanah. Okey, ingat tuan-tuan perempuan semua. Okey, satu beg Pigmos ni kalau di pasaran harga dia dalam lebih kurang RM35. Okey. Berat dia dipanggil dalam bentuk 80 liter. Dia tak kilo kan, dia sebab dia medium, dia semaya. 80 liter selalunya.
Kalau kita isi dalam tray yang 104 lubang yang sesuai, yang bagi saya lah untuk memudahkan anak pokok tu tumbuh dengan cantik semua. Jadi setiap satu beg pig moth ni boleh diisi dengan lebih kurang 10 ke 12 tray 104 lubang. Okey, ingat, kalau kita dapat isi dalam satu beg pig moth ni lebih daripada 12, sama ada 13, 14 atau 15, 16 tray, memang tu yang kurang sesuai lah bagi saya lah. Sebab dia ada banyak, ada banyak inilah di yang petani duk guna ni, sebab dia, tapi yang sesuai, yang dia panggil untuk apa, kita yang lebih ekonomik lah, lebih ekonomik kan, tak membazir dan sesuai untuk sayuran kita tumbuh dengan baik adalah 10 ke 12 tray. Macam mana nak dapat 10 ke 12 tray? Okey, kita tengok kita masukkan dulu pig moth dalam lubang 104 lubang, masukkan semua. Okey, jangan padatkan lagi, masukkan semua, ratakan dalam setiap lubang 104 lubang ya. Pig moth ni kalau ada yang ketul-ketul tu kita ni lah ramas bagi dia hancur lah kan, sebab dia bila lama kita simpan dia akan ada yang ketul, tapi dia masih lagi lah, sebab dia lembut kan. Kan dalam kelas teori dah ada cerita mungkin pasal pig moth ni kan. Ini hari ni kita nak demo, kita nak buat amali ya. Okey, masukkan semua, ratakan dalam setiap lubang. Tengok, saya belum padatkan lagi tau, saya cuma ratakan belum padatkan lagi. Okay. Ini adalah teknik Okey, nampak dah ratakan semua. Barulah kita padatkan. Okey, kalau nak cepat kita pakai ini ataupun apa, kita tekan. Nampak? Ini pun boleh, tapi kan kita tekan dengan tray ni untuk nak padatkan, tetapi mungkin dia kurang lagi padat berbanding kalau kita tekan dengan tangan. Nampak dia lebih tinggi lagi. Saya suka tekan dengan tangan lagi, nampak dia lebih tinggi. Sebab okey, di segi kenapa kita perlukan padat? Kita padatkan bahagian bawah kan, sebab nanti bila kita nak pindahkan, kita nak keluarkan anak pokok nanti selepas 2 minggu, jadi bila kita cabut tu, kita nak angkat tu, dia senang, dia keluar semua. Kalau di bawah tak padat, jadi medium pig moth ni dia mudah helai tu, jadi dia mengganggulah akak tak. Nampak? Ni banyak tak padat lagi. Okey. Boleh tak kalau kita nak masuk lagi, kita padatkan ni, kan? Boleh kalau kita nak padatkan sampai ni, tapi yang untuk lebih ekonomi, sekali je kita padatkan, jadi kita tekan sekali je. Kalau kita tekan 2 kali dia padat, memang padat, tapi nanti kita mungkin tak dapatlah 10 ke 12 tray tu kan, yang 104 lubang tadi. Mungkin kita akan dapat 9 tray, 10 tray, dia terlalu padat kan, 8 tray kan. Jadi rugilah sikit pig moth kita ni kan. Jadi kita, kalau dengan kita dapat 10 ke 12 tray itu lebih baik kan. Okey, inilah tekniknya yang selalu kita guna untuk sayuran. Sebab ini kita boleh guna untuk sayuran daun, kita boleh semai terus. Jadi sayuran daun tadi ini kita nak buat untuk sayuran ni sawi ya. Kita tak perlu semai dalam Tupperware atau kufa tadi lah, sebab kita boleh semai terus. Sayuran biji benih sayuran daun ini, dia pencambahan dia memang mudah, dan dia memang selalu yang kita buat lah, memang dia kita
letak ada memang dia mudah cambar sangat. Dalam masa 2 ke 3 hari, paling awal 2 hari, kadang-kadang semalam pun dia dah nampak dia dah cambar. Jadi 2 ke 3 hari itu memang confirm lah. Jadi mudah tumbuh. Berbanding dengan sayuran biji, sayuran buah seperti cili, dia susah sikit. Okey, tadi tak padat kan? Ni yang baru kita padatkan buah. Yang tadi tak nanti dah padat. Ni baru kita rata. Tak padat dah. Kita cukupkan dengan penuhkan medium di bahagian atas sampai nampak lagi. Okey. Bahagian tepi ni selalunya dia susah sikit lah nak penuh. Itu kena buat. Siap. Kan nampak? Jadi tuan-tuan nampak kan, saya yang atas ni, yang kedua ni saya masukkan, saya tak padatkan, saya cuma ratakan. Yang pertama tadi dia tak padatkan. Itu teknik dia. Macam inilah yang akan kita boleh dapat 10 ke 12 tray kan, yang sesuai dipanggil economical lah, tak membazir sangat, ataupun kita boleh dapat yang ni lah, dan sesuai untuk setiap pokok untuk tumbuh dengan baik. Jadi bila kita nak pastikan media tu basah dengan sempurna, inilah teknik terbaik. Berbanding dulu, kalau kita semua mungkin kita spray bahagian atas dia, tetapi di bawah, medium di bawah tak basah sepenuhnya. Jadi dia tak basah ni, bila air tak cukup, memang susah kan biji benih tu nak cambar dengan sempurna, ataupun pertumbuhan nak merebak, nak tumbuh dengan cantik lah. Okey, kita masukkan air di dalam tepung. Yang ni tak kisahlah, bagi kita nak rendamkan lebih kurang 5 minit lah, dia akan serap semua lah. Okey, nampak kan? Okey, kita tunggu bagi dia basah, sambil kita bantu. Ni kita bantu lah, kita bantu nak basahkan bahagian atas. Nampak tak? Basahkan bahagian atas. Okey. Sambil air di bawah tu diserap, menyerap kan, akan basah seluruh peat moss dalam tray. Okey, nampak basah cepat. Okey, ini adalah teknik kita nak semai biji benih sayuran daun. Tadi saya dah cakap, kita akan semai terus. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum ni kalau kita nak kita ada menggunakan, selain daripada peat moss, sebelum ni ada yang kita guna kalau nak semai biji benih sayuran untuk tanam dalam Nutriport kan, dalam hidroponik, kita semai dalam span kan. Pernah tengok kan, dalam span kita potong span tu, belah atau letak biji benih dan letak di dalam takung kan, di dalam takung bagi yang air tu basah, jadi akan tumbuh lah. Yang tu pun teknik yang untuk semaian sayuran daun juga lah. Tetapi yang saya nak tunjuk hari ni adalah yang teknik yang lebih ringkas, lebih senang, lebih mudah lah. Tak perlu kita nak belahkan span pun susah kita nak dapatkan kan. Yang ni memang dah ada nutrien pula kan. Kalau kita guna kaedah span tu, kita nak kita perlu buat campuran baja ini pula kan. Kalau peat moss ni tak perlu dah, kita just terus semai je dan tunggu sehingga 2 minggu. Okey, biji benih akan tumbuh nanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah kan. Yang ni kecil sikit lah, nampak memang ni lah, nampak macam lambat sikit lah kalau kita ni kan. Kita tengok betul lah. Satu lubang 3 biji lah kita letakkan. Satu lubang 3 biji. Pastikan tangan kita kering lah. Kalau tidak, kita nak pegang biji benih ni, dia melekat kan.
penuhkan. Nampak ni nak penuh. Inilah amali kita hari ni kan. Kita kena buatlah benda-benda ni. 104 lubang ni. Okey. Okey. Tiga biji kan? 3 ke 4 biji. Sebab kalau kita guna untuk span pun lebih kurang tu juga kan. Jadi untuk pindah nanti saya akan tunjukkan lah macam mana, sebab kita ada bawa anak semai yang dah berumur 2 minggu yang sesuai untuk dipindah ke dalam PASU ataupun Nutrifort ataupun NFT apa semua kan. Jadi nanti saya tunjuk kaedah dia macam mana kita. Okey. Nak penuhkan ni. Okey. Isi sampai penuh lah. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Satu lubang 3 biji, 3 ke 4 biji lah. Okey. Ni. Siap. Okey, tadi biji tu ni kita bila dia kering kita akan basahkan lah, basahkan sekali lagi. Di atas baru dia habis tempoh rehat dia. Biji benih bila kena air, sama ada kita semai teruk ataupun kita rendam. Jadi selagi dia tak kena air itu, dia di dalam tempoh rehat. Itu semua kita semua tahu yang tu kan. Biji benih dia dorman semasa dalam penyimpanan. Okey, pasangkan semua. Okey, siap. Jadilah. Dan bila dia lebih kurang 2 ke 3 hari, sama ada dua hari kedua kita akan nampaklah pertambahan. Kalau biji benih dia peratus dia pertambahan dia yang baik, okey, 2 hari tu dah nampak dah putih dia bertambah dah kan. Kalau peratus dia kurang mungkin 3 ke 4 hari, tapi dia boleh tumbuh lagi lah. Kecuali biji benih yang dah rosak memang tak akan tumbuh lah, 5 hari ke seminggu pun tak tumbuh. Okey, jadi kita akan biar biji benih di dalam takung ni selama 2 minggu. Okey, perlu ingat sini, bila kita dah semai semua ni, pastikan angkat tray. Jangan letak dalam takung ni kan. Bawalah tray ni ke rumah sembahyang kita, letakkan di dalam takung yang tak ada air kan, sebab kita dia dah basah dah cukup dah kan. Ini teknik, jangan kita lupa kan. Kalau kita biar dalam ni nanti dia terlalu lembab, jadi pertambahan dia jadi toksik balik, biji benih pun mungkin akan rosak ataupun tak tumbuh kan. Ingat, ini teknik bawa tray ni yang dah disemai ni letak di dalam takung, ataupun kalau teknik takung ni lah, kita letak takung tapi yang tak ada air lagi. Okey, ingat, tuan-tuan kena ingat, bila kita pindahkan ke nursery, pastikan medium ni lembab juga. Kita kena spray lah. Sebenarnya tiap-tiap hari sekali kita spray bagi atas. Ingat, esok lusa sampai kena spray. Kalau ni sampai dia cambah lah.
Okey, sepanjang di dalam takung ni, hari kedua mungkin medium dah mula kering. Jadi hari kedua atau hari ketiga tu lah, kalau dah cambah tu, kita masukkan air. Yang inilah yang penting ni, kita masukkan air sikit untuk nak pastikan tray ni lembab kan. Jadi sesuai untuk media tu cambah lagi. Kan, ingat. Jadi jangan kita lupa siram. Kalau kita dah masukkan air ni, jadi medium ni akan lembab, sentiasa lembab lah, tapi taklah terlampau. Kalau sampai 2 ke 3 hari. Kalau air kering baru kita masukkan. Jadi kita tak perlu siram selalu kan. Kalau dulu teknik semai tray ni, kalau kita tak pakai takung, kita tiap-tiap hari kita kena spray kan sampai dia besar kan. Okey, macam. Jadi dalam masa 2 ke 3 hari, ingat 2 ke 3 hari, bila air dah kering baru kita tambah sampai sepanjang 2 minggu. Okey, boleh ambil contoh anak yang cukup 2 minggu. Okey, masih kini 2 minggu. Macam mana dapat macam ni kan? Sebab bila dia bercambah, kita pastikan medium sentiasa lembab je, dan dia lembab je, tak perlu sampai basah kan. Jadi yang ni nak pastikan dalam takung ni kena keringkan dulu, kena sentit ni. Macam mana kita nak sampaikan, jangan air itu jangan ada, kita tambah air ni bila kering saja kan. Yang ni nak kena faham, sebab kalau silapnya ni, kalau kita sentiasa masukkan air, tiap hari kita masukkan air, medium akan terlalu lembab. Tak mau macam tu kan. Kita nak 2 ke 3 hari baru kita tambah air dalam takung ni. Okey, faham jangan silap. Okey, ni teknik dia. Kalau kita silap, pokok takkan dapat macam ni. Silap teknik tak berhasil lah. Okey, kita sambung. Bila kita nak, macam mana kita nak pindahkan anak pokok anak pokok sawi kita yang kita semai tadi lah kan, kalau dah cukup umur dah. Nak tengok contoh lah, sebab kita bila cukup ni contoh dia anak sawi yang berumur 2 minggu di dalam tray. 2 minggu lebih sikit lah ni kan, saya buat untuk pindah. Okey, kalau kita nak tanam dalam pasu, kita kalau selalunya sawi ni nak senang kan, kita nak dapatkan cepat hasil, kita guna baja AB je, kita siram baja AB kan. Kalau nak pakai baja AB ataupun ni, tapi sawi tak kisah, kita boleh pakai kokopit 100% je kan. Di dalam pasu yang kita ni, kita boleh guna kokopit 100% ataupun tanah campuran untuk sawi kan. Okey, kalau untuk sayuran atau pokok sayuran buah, kalau dalam sistem macam ni, sistem pasu ataupun dalam fertigasi, dalam poly bag, tak sesuai kan, sayuran buah tak sesuai kalau kita guna medium yang ada tanah campuran. Sebab kan tanaman jenis solanacea seperti cili, terung, tomato, dia tak mau sangat medium terlalu lembab. Nanti dia berikan, bila dalam fertigasi kan, kita drip air yang kekerapan air itu, jadi medium akan terlalu lembab kan. Ingat, kalau tanaman jenis fertigasi yang tanaman sayuran buah tak sesuai, kita guna medium yang ada tanah. Jadi sebab tu dia kita showkan sama ada 100% kokopit ataupun 100% sekam bakar kan. Di kawasan utara banyak sekam bakar yang terbuang saja, ataupun yang lebih terbaik, kita boleh buat campuran kokopit dan sekam bakar. Okey, kita boleh gunakan kaedah sekam bakar 70%, kokopit 30%. Sebab kokopit lebih mahal, jadi kita kurangkan sikit untuk jadi medium dia, sebab dia ada kelebihan masing-masing kan. Sekam bakar dia ada silika yang tinggi, baik untuk pengakaran. Kokopit dia akan dia tak bakar. Bila kita tak bakar, dia akan boleh jadi kompos. Jadi medium akan subur. Kompos dia boleh jadi organik, sebab kita dalam fertigasi sekarang pun banyak kita guna mikro. Jadi bila ada kokopit di dalam medium, berbanding dengan sekam bakar, mikro mudah selesa membiak di dalam ni kan. Ni ada pilihan lah. Kalau sebab kita tak boleh pakai tanah, tak boleh pakai tanah. Tanah memang tak sesuai untuk sayuran buah yang jenis solanacea. Okey, ni kita nak tunjuk, kalau lah kita nak guna sistem NFT yang air terus, kita boleh juga guna Nutri-Pot yang kecil tu kan, basuh yang ni. Okey, masukkan yang ni, saya tunjuklah.
Okey, ni tadi ya, bila kita dah buat teknik isi pig moss dengan yang betul, jadi mudahlah kita nak campurkan kita. Nampak? Okey. Yang ni kita nak kan, bila kita angkat, kita keluarkan anak pokok daripada tray, medium dia tak relai, tanah dia tak relai. Jadi akar dia masih di sini. Yang ni yang kita nak. Ni pun teknik juga. Jadi kalau boleh nak dapatkan ni, sehari sebelum kita nak pindahkan anak pokok ni, kita jangan bagi air lah dalam, kita jangan lembabkan. Kalau boleh kita nak, tapi janganlah sampai kering kan. Kalau kering nanti pokok akan layu. Jadi sekadar pokok dia lembab sikit saja. Sebab jangan terlalu basah. Kalau basah memang tak boleh kita nak angkat. Jadi mungkin akan naik, kalau kita cabut tu naik akar saja kan. Jadi medium tu terlekat di dalam tray ni lagi. Okey, ni contoh. Okey, berapa yang sesuai kan? Berapa yang sesuai, berapa anak pokok yang sesuai untuk kita pindah di dalam pasu ni. Okey, ni pasu saya standard lah. Standard pasu yang dijual ni, pasu ni RM2 ni. Okey. Satu pasu sesuai untuk lebih kurang 6 ke 7 anak pokok. Jadi kita bilang lah, dalam, kalau tadi kita semai satu lubang 3 biji, mana dalam 3 biji lah. 3 biji kita akan dapat 3 pokok lah satu lubang tu. Jadi yang nak pindah ni mungkin kita boleh pindahkan 3 lubang je lah, 3 anak pokok yang ni lah. Jadi 3 ni dah, satu ni dah ada 2 ke 3. Jadi dia akan jadilah 6 atau 7 satu lah. Okey, cara nak ni masukkanlah. Ini senang je kan, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak picit di bawah tray ni, picit sikit kan. Itu slow lah, kita kena, jangan kasi, nampak. Kedua, nah, beri satu lagi. Okey, 3 cukup lah. Okey, siap. Siram dengan bajak ebi cepat kan, dalam sayuran. Siram bajak ebi ya, isi dalam 1.5 isi kan, untuk pokok sampai besar kan. Kalau kita pakai bajak ebi lambat, sebab slow release kan, dia lambat pokok nak serap apa semua. Jadi yang senang bajak ebi ya, kita bancu bajak ebi dalam tangki yang besar. Kita cuma bancu tu dalam tangki yang besar, tong drum biru kan, Jadi bila kita nak guna, kita ambil watering can tu kan, tong penyiram tu, cedok, siram je kan. Tak perlu, kalau kita nak buat satu-satu macam bajak ebi, kita beli bajak ebi satu botol yang set tu RM5 ke RM10 kan jual kan. Kalau kita nak beli satu dudung, satu timba, jadi lambat kan. Kita beli, kalau ada jual di pasaran bajak ebi tu, yang satu set RM5 ke RM10 tu, dia yang tu sesuai, dia larutan dia untuk 100 ke 200 liter air tu. Jadi beli bajak ebi, balik gunakan tangki tong drum biru tu, masukkan isikan air penuh, masukkan bajak ebi tu. Sukatan isi dia lebih kurang tu lah 1.5 ke 2.0. Jadi hari-hari kita siram dengan insya-Allah dia pokok akan tumbuh. Dia tak akan mudah jadi tak cukup nutrien lah, sebab bajak ebi tu memang cukup nutrien. Hari-hari kita siram bajak ebi, berbanding kalau lah kita siram dengan air kosong kan, kita tak bancu bajak ebi, yang tu pokok kita lambat. Inilah ni yang senang. Kalau sayuran daun yang tu je. Kalau kita nak kenalkan kepada macam petanian bandar, peserta-peserta petanian bandar kita, yang tu yang senang kan. Showkan kepada dia orang semua, beli bajak ebi set yang muat tu 10 ke 20 ringgit, ataupun kita beli set yang ebi yang lagi pekat lagi, tapi mahal-mahal sikit. Cuma dia akan dapat banyak lah. Dia punya larutan tu boleh banyak kali. Tapi kalau kita beli satu botol AB A dan B tu yang 5 ke 10 ringgit, dia ikut kedai, sebab ada yang jual 5 ringgit, ada 10 ringgit kan. Jadi beli yang tu, balik masukkan dalam tong drum biru. Hari-hari siram yang tu ya. Okey, insya-Allah pokok akan dalam masa ni, kalau macam ni dalam masa hari 20 hari akan boleh habis. Okey, kita sambung lagi program amali kita hari ini. Kita akan sambung kepada cara-cara kita nak semai biji benih sayuran buah. Okey, tadi kita dah buat teknik sayuran daun kan, kita semai terus dalam tray, biarlah sampai 2 minggu
kan. Cuma kita kontrol air di dalam takung tu, dan jangan sampai dia terlalu lembab dan jangan sampai terlalu kering. Kita tengok boleh lah. Okey, untuk semaian, teknik semaian biji benih sayuran buah ni termasuklah di sini saya bawa cili lah tadi, cili Sakata 461 ataupun sayuran buah lain, terung, tomato, apa lagi, yang tu lah, terung, tomato lah, sebab yang ni untuk semaian dalam sebab kita nak pindahkan dalam ni dulu. Okey, bahan-bahan dan alatan kita tengok. Okey, biji benih lah satu. Kita ada Tupperware, saya panggil Tupperware Tupperware. Kita ada selotip putih, marker pen dan pitmos, kan, pitmos, kita guna pitmos. Okey, saya tunjuk, kita nak dapatkan macam ni lah. Yang ni contoh lah, yang ni yang contoh, yang biji benih cili yang dah semai selama seminggu. Nampak kan, seminggu. Seminggu ni, yang ni lah kita akan pindah ke dalam tray nanti. Nanti ada teknik lah kita tunjukkan. Okey, macam mana nak dapat yang ni? Okay, tengok. Tupperware ni tak kisahlah, Tupperware ni yang mudah lah kan, sebab kita ni kan kalau nak pakai bekas-bekas lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kena ada bertutup, sebab nanti bila kita semai biji benih tu, kita nak bagi biji benih tu stres kan, untuk dia memudahkan percambahan biji benih tu nanti kan. Jadi kalau tak ada, kalau bekas yang tak ada penutup ni, tutuplah dengan plastik ataupun apa-apa kan. Itu nak bagi dia stres, panas kan, untuk supaya mudah bercambah. Okey, cara-cara dia, masukkan pitmos. Pertama kali pitmos ni kita hancurkanlah, relai-relaikanlah yang ketul-ketul tu. Okey, ini yang saya amalkan lah kan. Okey, nampak? Kita jangan padatkan, tak je. Okey, tak sampai setengah pun, kalau boleh 1/3 cukup dah kan. 1/4, 1/3 tu lah, tak sampai macam ni lah. Okey, nampak? Ratakan lah. Okey, macam tu je, macam ni je, jadi tak perlu padat-padatkan kan. Okey, biji benih kita dah anggaplah kita dah buat rawatan lah kan. Okey, bila kita nak ni, kita spray bagi basah bahagian atas, nampak kan? Kita spray air kosong ni, bukan air apa-apa, air kosong bahagian atas, lembabkan, terlembabkan sikit je. Okey, itu je. Okey, biji benih. Kita dah anggap, kita dah buat rawatan biji benih lah. Sebab kalau yang terbaiknya, kita perlu biji benih ni, kita perlukan rawatan lah, rawatan biji benih untuk mengelakkan daripada jangkitan kulat atau virus. Selalunya lebih kepada virus lah, sebab kulat mungkin di syarikat benih ni dah buat coating untuk biar dia dah ada rawatan biji benih untuk kulat tu. Yang ni lagi, sebab selalunya kita guna rendaman lah, kita rendam sama ada kitosan, liguano yang dari pasaran kan, yang tu mudah lah kan. Benda-benda untuk rawatan biji ni banyak kita dapat di pasaran, boleh lah kita nak, kalau kita ada guna salah satu lah, tak perlu. Kalau jabatan kita sendiri dulu, kita guna TSP, Trisodium Super Phosphate. Tu adalah bahan untuk kita buat rawatan biji ni, tapi dia punya kaedah dia tu, kita nak rendam, kita nak tos kan, kita nak ni ambil masa sikit berbanding dengan kaedah rawatan kita menggunakan sama ada kitosan atau liguano kan. Sebab kaedah rawatan dengan TSP yang diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian suatu masa dulu tu memang nampak susah sikit, masa dia panjang. Kita kena rendam dengan rawatan TSP tu selama 2 jam setengah, dan kita tos 45 minit. Lepas tu 45 minit kita keringkan untuk kita nak mudah nak pegang lah. Jadi dia ambil masa. Kalau dia banyak sikit lah, dia memang renyah sikit lah berbanding dengan kita guna kitosan ataupun liguano. Yang tu yang saya tahu lah, mungkin tuan-tuan puan ada lagi kaedah yang lain, boleh guna je lah. Okey, kita dah anggap kita dah buat rawatan lah. Okey, berapa gram? Yang ni kalau Tupperware ni lebih kurang 2 gram biji benih. Tuan-tuan boleh guna lah 2 gram. Saya agak-agak ada sini kan.
Selalunya kalaulah kita nak buat teknik ni, kita nak semai kan untuk petani-petani kita yang nak buat semayang ni, dia orang kena tahu lah berapa biji benih yang nak semai, berapa tray nak kena isi kan. Jadi penting tahu untuk kita nak cerita kepada petani-petani kita. Okey. Kalau 2 gram biji benih, yang ni kami dah kira lah, 1 gram biji benih cili ada berapa biji kan. Jadi kita dah kira, memang dah ada rekod kita lah. Selalunya 1 gram biji benih cili ada lebih kurang 160 biji. 250 tu untuk terung. Kalau cili 160 biji benih 1 gram. Di mana kalau kita nak 1 gram 1 biji, kita akan dapat 1 tray setengah lah tadi kan. 1 tray kita tadi 104 lubang. Jadi kalau kita nak 1 tray, kita kena semai dalam 1 gram itu lah kan, ingatlah. Okay, itu semua ni lah. Okay, saya anggap yang ni 1 gram lah. Kita dah buat rawatan tadi kan. Okay. Ni kita dah buat rawatan, kita dah keringkan, kita mudah lah kita nak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah, ratakan dalam. Okay. Okey. Yang ni kalau kita dah buat rawatan, kita dah rendam, memang dia dah tamat dah tempoh rehat dia akan cambah. Tetapi kalau tadi saya hanya terus habis dalam ni kan, mana kita tak buat rendaman ni. Kalau kita biar macam ni dia tutup je, memang tak akan tumbuh lah. Sebab apa? Sebab kita tak basahkan, dia tak kena air lagi. Jadi kita kena spray je dulu. Boleh juga kalau kita tak buat rawatan, boleh semai terus. Jadi apa? Okey. Basahkan, tutup dan labelkan. Ingatlah, bila kita di jabatan, kita kena tunjuklah kan, kita kena label, kita kena rekod semua. Jangan kita silap, sebab nanti kita nak semai banyak-banyak jenis variety, kita pun tak ingat benih apa kita semai. Itu yang penting lah. Labelkan lah, letak sini. Keren. Cili tadi variety Sakata 461, lihat Sakata 461. Tarikh hari ini, jangan lupa hari ini kita di sini hari ini apa contoh 6 hari bulan 9 2020. Okey. Seminggu selepas ni dia akan tambah lah. Tapi dalam masa ni, okey kan, dalam masa ni hari ni yang pertama kita, esok atau lusa kita buka lah. Kita kena buka, duduk, bantu spray. Tiap-tiap hari kita kena buat, tiap-tiap pagi-pagi kan. Tiap-tiap kita, sebab kalau kita tak spray pun nanti dia kering, ataupun kalau dia tambah, dia naik kulat, dia kena spray begini. Okey, macam ni. Simpan di tempat duduklah dalam bilik, tak masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila dah bercambah, jadi biji benih cili dia bercambah, dia lambat sikit daripada biji benih sawi. Sawi tadi 2 hari dia bercambah dah. Cili mungkin 3 ke 4 hari, dia lebih sikit. Bila dah cambah, okey, biar dia cambah, okey lagi. Sampai dia nak pecah daun, kita kena keluarkan, buka tudung. Bila dah pecah daun, buka tudung, letaklah di tempat yang kena cahaya pagi kan, untuk nak dapatkan cahaya pagi. Sebab kalau tidak, biji benih dia akan, pokok tu akan naik macam toge, dia tinggi panjang, dia tak keluar pucuk, dia lambat sebab dia nak cari cahaya. Ingat, pastikan bila dah cambah kan, dah cambah, dah nak keluar daun, bawa lah. Tadi sebelum ni kita letak dalam bilik kan, bila dah bercambah, dah keluar daun, bawa kan ini, letak di luar. Jangan tengah panas lah kan. Kalau dalam industri kita boleh letakkan, ataupun tepi-tepi koridor kan, jadi bagi cahaya. Itu je, cukup. Okey, bila dah cukup seminggu, contoh macam ni lah, ni seminggu. Seminggu ni macam mana kita, bila dah cukup ini sesuai lah. Jadi yang ni lah akan nampak, kalau lah macam kalau orang baru-baru kan, ataupun tak pernah kan, nampak macam susah lah kita sebab kita nak pindah macam mana kan, nampak panjang kan, nampak macam 12. Okey,
Tadi saya dah ceritakan sebab teknik ni adalah di segi percambahan dia memang lebih cepat berbanding dengan kita semai biji terus. Sebab dia lambat nak cambah, dia ambil masa nak cambah semua kat akar dia lambat. Tapi di sini bila kita pindah, kan tuan-tuan puan bayangkan dia dah ada akar yang panjang, dia dah ada akar makanan untuk buat makanan. Bila kita masukkan dalam tray kita tadi yang dah lembab kan, tadi kita dah kita tunjukkan, nanti tunjukkan. Kita masukkan dalam tray yang dah basah lembab tu, jadi dia terus dapat, dia segar, dia takkan melayu dah, dia terus ambil makanan, ambil nutrien yang ada dalam pig moss tu, dia terus cepat dia besar. Tu yang cepat di segi performance. Okey, untuk sharing je lah kan, sebab teknik ni saya dah ajar kepada peserta-peserta khusus sayuran contoh cili lah. Saya banyak bagi khusus cili, jadi kebanyakan peserta khusus cili saya menggunakan teknik ni lah. Dan ada yang dah buat semaian untuk jualan secara komersial kan. Tuan-tuan mungkin terkejut, untuk jualan secara komersial dia dalam bulanan dia boleh jual sehingga 6,000 ke 7,000 anak pokok sebulan. Tu tuan. Jadi sebulan dengan teknik ini. Okey. Nanti kita tunjuk kaedah macam mana kita nak pindahkan dalam tray. Okey, kita terus kepada kita macam mana kita nak ubah ataupun pindah tadi anak pokok cili yang kita dah semai dalam Tupperware ni ke dalam tray kan. Dah cukup umur, dah sesuai dah untuk dipindahkan 7 hari. Okey. Sebenarnya kalau dalam masa 4 ke 5 hari pun kita nak pindah boleh, tetapi di segi performance, di segi pertumbuhan pokok yang lebih baik, kita tengok umur yang 7 hari ni akar dia panjang, dia lebih cepat berbanding kita ada yang kan macam yang ni. Yang ni pun boleh kalau kita nak pindahkan, sebab ada yang kan dia lebih ni, dia ni baru lebih kurang 4 ke 5 hari. Boleh juga kan, yang ni pun boleh. Sebab ni pun kita dah boleh cabut. Dan lagi mudah lagi, kalau nak mudah lagi, dia selepas cambah, dia sebelum akar dia tumbuh ke dalam tikam ke dalam ni, dia lagi mudah kena. Tapi pertumbuhan dia kurang berbanding dengan yang 7 hari ni. Okey, cara dia tadi kita dah isi pig moss. Macam mana isi pig moss? Kita dah isi medium dalam pig moss 104 lubang, dan kita dah masuk air dalam takung ni supaya pig moss lembab, dan kita spray sikit bahagian atas. Kalau lambat lah, kalau kita biar dia okey, dia boleh sampai basah atas. Kalau kita 5 ke 10 minit dia memang basah habis lah keseluruhan. Tapi kalau kita nak tunggu lambat, kita boleh spray dulu lah bahagian atas. Nampak? Okey, dengan menggunakan faucet. Ada tengoklah dia punya, tapi saya banyak guna faucet yang mahal punya ni kan. Ada setengah-setengah peserta khusus saya dia guna lidi kan, dia buat untuk nak buat lubang untuk ni kan. Jadi masing-masing dia punya, tengoklah dia punya keselesaan dia menggunakan, sebab ni kan alat untuk nak membantu dia mengubah anak pokok ni. Okey, teknik dia di sini kan. Jadi bila macam ni kita kena kita buat lubang dulu tengah-tengah di sini ni kan, kena menggunakan faucet supaya nanti kita senang kita nak masukkan ni. Senangnya sebab bila dah lembab basah, kita senang nak buat lubang. Gunakan faucet ni kan. Di sini kan. Lubang. Tengah-tengah, kita tebuk di tengah-tengah pig moss yang lubang dalam tray. Okey, saya buat 3. Okey, ini pun teknik lah kan, tengok macam mana. Okey, cabutlah, kena cabut satu-satu lah. Cabut ni sebab dia mudah. Sebab tadi ingatkan masa kita masukkan pig moss, kita tak padatkan. Bila tak padat, kita mudah nak cabut dia takkan putus kan. Macam ni lah, kena cuma nampak tu lambat sikit lah berbanding dengan kalau kita semai biji benih kan, nampak biji benih terus ya. Tetapi kelemahan semai terus tu macam saya kata tadi, kalau biji benih lama, percambahan dia kurang, peratus percambahan dia kurang, jadi tray kita akan kosong kan, mungkin tak penuh, tak 100% tumbuh. Yang ni dijamin 100% tumbuh kan. Lepas 100% tumbuh, dan pertumbuhan dia pun memang terbaik lah kan. Okey, saya tunjuk contoh lah kan.
buat dalam 3 line ni. Nampak? Okey, apa kalau mahir, yang ni atas staff saya lah. Staff saya dia yang dah mahir, dia memang selalu buat lah gitu, sebab kita ada permintaan untuk kadang-kadang ada permintaan daripada petani juga yang nak beli kan, jadi kita buat lah untuk tak banyak lah. Tetapi dalam masa setengah hari boleh dapat 4 tray lah. Sekali dah isi kita isi pit moss, kita bersemuakan, kita untuk kita semai dalam masa setengah hari 4 jam tu 4 ke 8 tray, bergantung kepada ni lah apa ni lah kalau dah mahir lah, dah mahir mungkin lah sampai 8 tray setengah hari tu. Okey, tengok nampak dengan proses kita dah cabut bukan kepit di bahagian akar. Okey, macam tu. Jangan kuat lah, tapi agak bagi lekat je kan, dan masukkan dalam lubang tadi sekali, lepas. Nampak simple, senang. Tak? Okey, bila kita nak buat apa teknik ni, kita kena selesa lah kan. Kalau boleh kita ada meja kerja sambil duduk lah. Kalau kita berdiri macam ni, memang nampak letih lah kan. Tuan-tuan tengok, wish, lambat nak habis ni. Tapi kita kena ada meja kerja, ada semua macam memang okey lah, boleh buat. Dan teknik dia, tengok orang apa kita bekerja kan, tangan mana? Kalau tangan kanan kan macam ni lah kan. Kalau kita silap letak dia jadi susah kan, dia kena macam ni, nampak? Nak cepat. Okay. Boleh cepatkan lagi. Okey, letak ya. Okey. Okay. Kalau kita semai biji tu macam ni juga, nampak kan? Okey. Saya tunjuk sikit lah satu line dua line kan, untuk nak ni kan, sebagai demo kan. Okey kan? Kalau kita baru buat, mula-mula buat memang nampak macam susah lah. Tapi bila dah lama, kacang ya. Penuhkan satu line ni. Okey. Saya tunjuk lah. Nanti kita habiskan, cuma nak tunjuk ini contoh macam mana nak buat kan. Okey, ni je lah. Dah habis semua, pindahkan spray sekali lagi bahagian ni supaya akak medium tu padat dan akak dia pun tak ni lah kan. Okay. Dan dia tak akan ni lah, dia memang tak akan mati lah sebab dia lembab kan, tahan. Kalau macam ni sampai 2 hari dia sentiasa lembab lagi, pokok boleh tahan dan pertumbuhan dia cepat. Okey, siap macam ni kan. Jadi okey, ingat sekali lagi tuan-tuan puan, bila dah penuhkan tray ni semua, sekali lagi tadi sawi kan, sekali lagi yang ni angkat tray ni. Ni kita buat dalam takung kan, angkat tray ni, letakkan di dalam takung juga di tempat nursery kita, tetapi di dalam takung tu jangan letak air lagi kan, keringkan sebab dia dah cukup basah dah. Bila pula kita nak tambahkan air, kita nak ni sehingga 2 hari kan, 2 hari, selalunya 2 hari baru kita tambah air untuk, sebab dah tadi ni takut terkeringkan, sebab nak bagi keselesaan akar tu untuk nak serap kan, dia nak habiskan air dalam medium baru medium ni sesuai, dan pokok mudah tumbuh dengan cepat lah. Pokok akan jadi toksik balik kalau kita silap teknik ni. Kalau kita sentiasa masukkan air, jadi mungkin pokok akan lambat naik. Pokok akan terbantu kalau terlebih air di dalam takung. Ingat, jangan terlebih air di dalam takung. Cara dia adalah kita tambah air bila takung tu dah kering. Tambah sikit saja, jangan sampai paras. Air di dalam takung adalah 1/3, 1/4 itu. Jangan sampai setengah, jangan, sikit je.
sekadar nak basahkan bahagian bawah tu je, jadi akar akan tumbuh. Okey, bila dah cukup ni tu semua, dia dalam masa 2 hari ke 3 hari macam tu. Contoh, okey, saya nak tunjuk contoh anak pokok yang dah ni 2 minggu, 2 minggu di dalam nursery kita. Okey, pokok yang tumbuh dia memang 100% tumbuh lah, tiap-tiap lubang yang penuh lah, sebab kita pindahkan anak pokok yang tumbuh kan, jadi 100% pokok tumbuh. Ni 2 minggu, nampak dia punya performance dia, pokok dia ya, 2 minggu tanpa air baja lagi kan, tanpa air baja AD lagi, pokok boleh survive lagi, nampak hijau lagi. Okey, pokok ni kita akan biarkan selama sebulan, baru kita pindah ke dalam polybag di ladang. Okey, jadi kita dah selesai semualah sesi kita, program amali kita. Daripada kita buat tadi, kita mula dengan kaedah kita nak semai jenis sayuran daun, dan last sekali sayuran buah lah. Jadi yang ni lah yang saya nak kongsi hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya, ataupun nanti kita boleh bagi kontak lah. Kalau nak semua boleh, nak WhatsApp, nak tanya pun tak ada masalah, boleh kita ni nak call ke apa kan. Apa-apa kita jumpa lagi. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.